Assalamualaikum, saya Nurul Anisa dari Kumpulan 7 membentangkan hasil akhir uh, projek kami yang bertajuk kadar statistik kemalangan di tempat kerja tahun 2021. Ya, ini adalah ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Nazim bin Muhammad Zahri, yang kedua Nurul Ashiki binti Muhammad Fazil. Pengenalan tajuk kami punya poster adalah peta kadar statistik kemalangan di tempat kerja tahun 2021. Tujuannya ialah matlamat kajian ini adalah untuk menganalisis kadar kemalangan di tempat kerja oleh setiap negeri berdasarkan sebelum dan semasa wabak. Objektif ialah analisis kadar kemalangan yang berlaku di tempat kerja mengikut negeri. Yang kedua, memberi tumpuan keselamatan yang tinggi di negeri yang mempunyai kadar kemalangan yang tinggi. Dan akhir sekali, tingkat kesedaran akan keselamatan dan risiko di tempat kerja dalam kalangan pekerja dan majikan. Okey, penyataan masalah yang pertama, peningkatan statistik kemalangan di tempat kerja pada setiap tahun. Sebuah negeri mempunyai bilangan maut yang tinggi pada tahun 2020 dan penggunanya ialah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Yang kedua, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, dan akhir sekali untuk orang awam. Next slide saya akan serahkan kepada rakan saya Ashiki. Okay. Untuk yang slide seterusnya, saya Nur Ashiki binti Muhammad Fazil akan menerangkan populasi penduduk Malaysia pada tahun 2020 sahaja direkodkan sebanyak 32 juta dan ini didapati oleh portal rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia. Berikut adalah statistik kemalangan pekerjaan mengikut negeri tahun 2018. Di mana THK ialah tidak hilang upaya kekal, hilang upaya kekal. Seterusnya. Kemudian ini adalah data 2019 yang menunjukkan sedikit peningkatan, dan di mana 2020 juga ada sedikit peningkatan, dan 2021 menunjukkan penurunan kepada nilai 5,415 kes. Dengan data COVID-19 yang kami ada, kami mengkaitkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan sebab bilangan kes juga bergantung kepada PKP yang dijalankan di Malaysia. Jadi Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilakukan pada awal pandemik, mereka melarang, pihak kerajaan melarang keseluruhan pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Seterusnya, apabila terdapat pengurangan di sebuah negeri, pihak kerajaan melakukan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat terhadap semua sektor dan aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi mengikut prosedur operasi standard. Kemudian untuk negeri yang paling kurang kes COVID, kerajaan memerintahkan kawalan pergerakan pemulihan di mana semua premis perniagaan boleh beroperasi selama 12 jam seperti di beberapa pasar borong ditetapkan 4 pagi hingga 4 petang, dan perniagaan seperti supermarket 7 malam hingga 7 pagi. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan semua penduduk dan pelawat di kawasan dilarang keluar dari rumah mereka, semua jalan disekat dan semua perniagaan ditutup. Hal ini kerana terdapat peningkatan kes di kawasan tersebut. Seterusnya adalah Pelan Pemulihan Negara. Pelan Pemulihan Negara ini adalah di mana kerajaan memberikan program vaksinasi kepada seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai 4 fasa yang bergantung kepada kadar vaksinasi, bergantung pada populasi yang
uh, yang dapat kadar vaksinasi, kes baharu terhadap sesuatu kawasan dan penggunaan ICU sama ada di fasa 1 hingga ke fasa 2 mengikut nilai yang telah ditetapkan dan seterusnya. Okay. Seterusnya, okay. Ini adalah bilangan kes COVID-19 mengikut negeri di seluruh Malaysia yang mempunyai jumlah keseluruhan daripada tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 2,858,369. Okay, seterusnya saya akan berikan kepada rakan saya, Muhammad Nazir. Okay, terima kasih rakan. Ya, seterusnya saya akan membentangkan hasil akhir peta kadar statistik kemalangan di tempat kerja pada tahun 2021. Okey, pertama sekali nama saya Muhammad Nazim Muhammad Zahari. Okey, seperti yang dilihat peta ini, uh, kami meletakkan elemen ukur seperti arah mata angin utara sebelah kanan dan meletakkan skala di sebelah bawah arah mata angin tu, iaitu skala peta kami ialah 1:2 juta, dan kami menggunakan pakai sistem koordinat WGS 1984 untuk menghasilkan peta ini. Okey, di sebelah kiri arah mata angin pula kami meletakkan negeri yang mencatatkan jumlah kemenangan tertinggi pada tahun 2001, di mana Johor mempunyai nilai tertinggi dan diikuti dengan Selangor dan Perak. Bentuk bentuk bendera melambangkan jumlah tertinggi seperti Johor mempunyai jumlah tertinggi lah kerana bentuk bulat itu besar. Okay, kita fokus pada dalam peta pula. Di bahagian semenanjung dapat dilihat carta graf dapat dilihat di situ, membandingkan kadar statistik kemalangan di setiap negeri. Di setiap negeri mempunyai kadar statistik yang berbeza. Dan Sabah Sarawak pula ada kadar statistik graf. Okay, untuk yang tema warna gradient warna yang kami letak di setiap negeri menunjukkan kes kumulatif COVID-19, di mana sekiranya warna itu pekat menunjukkan kes kumulatif COVID-19 di tempat itu tinggi. Sekiranya warna itu cair, kes kumulatif di negeri tersebut rendah. Okey, untuk di dalam graf tu pula, petunjuk untuk warna merah iaitu kemalangan maut. Untuk warna kuning hilang upaya kekal. Warna biru pula tidak hilang upaya kekal. Okay, kita ke bawah sikit, di mana kategori kemalangan sebagaimana kita boleh lihat, tidak hilang upaya kekal, hilang upaya kekal dan maut. Okey, kita dapat lihat di tengah peta itu, dapat lihat graf jumlah kemalangan tahun 2017 hingga 2021. Bermulanya tahun 2017 hingga 2019 ada peningkatan kemalangan di tempat kerja, manakala tahun 2019 hingga 2020 agak mendatar sedikit. Pada tahun 2020 hingga 2021 ada penurunan kes. Okay, seterusnya di belah kanan kita dapat paparkan antara aktiviti yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan lah, seperti Ashikin terangkan tadi. Okay, seperti kita lihat di bawah peta, di bahagian bawah peta ni, kita dapat lihat sektor yang mencatatkan kes tertinggi pada tahun 2021. Okay, warna merah melambangkan bilangan maut, warna jingga merupakan hilang upaya kekal, dan warna kuning tidak hilang upaya kekal. Okey, di sektor ini terbagi bertiga, iaitu sektor pengelangan di kiri, tengah sektor perikanan dan perhutanan, yang belah kanan merupakan sektor kewangan dan sektor perkhidmatan. Okay, di kanan pula kami menyediakan
carta ataupun grafik Pelan Pemilihan Negara. Okey, di bawah tu mempunyai butiran kumpulan kami dan subjek bersertakan nama pensyarah. Okey. Okey, dalam projek ini apa yang kami dapat rumuskan ialah bagi memastikan langkah keselamatan boleh digunakan pakai untuk mengelakkan kemalangan daripada berulang. Data tentang statistik kemalangan di tempat kerja di Malaysia adalah amat penting. So, walaupun maklumat ini boleh digunakan untuk membantu pihak berkuasa dalam menjalankan pemantauan kerja, ia juga boleh digunakan untuk menumpukan perhatian kepada salah satu punca kemalangan yang paling biasalah. Oleh sebab itu, penting untuk menjalankan penilaian statistik kemalangan di tempat kerja di Malaysia kerana ia akan menjadi titik rujukan utama bagi usaha pengurangan kadar negara. Proses pengumpulan data telah menghasilkan maklumat yang tepat mengenai jumlah statistik kemalangan pekerjaan industri utama di Malaysia. So, jika dibandingkan dengan negara lain, Malaysia mempunyai kadar kemalangan maut di tempat kerja yang paling tinggi. Dalam sektor pembinaan mempunyai bilangan kemalangan tinggi diikuti oleh perindustrian, pembuatan dan dari segi bilangan kemalangan lah. So, menurut statistik terperinci tentang kemalangan di tempat kerja, pembuatan akan menjadi industri dengan jumlah kematian terbesar, iaitu dalam 41 kematian pada tahun 2021, diikuti oleh perniagaan kewangan dan hartanah yang terdiri daripada 14 kematian. Kita mesti menekankan kepentingan kecekapan kaki tangan kerana mereka terikat dengan kebimbangan mengenai pengabaian, kekurangan kemahiran, kegagalan teknikal, malah keadaan kerja yang berpotensi bahaya. Juga dibantu dengan usaha kerajaan memantau pekerja. Okey. Itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.